Okey. Bertemu kembali dalam siri pembelajaran kimia, iaitu tajuk kadar tindak balas bab 7 dalam kimia tingkatan 4. Okey. Kadar tindak balas sebelum ni kita pernah dengar ialah bagi pelajar tingkatan 4 kita belajar tentang tindak balas Tapi sekali ini dia ada perkataan kadar. Kadar tindak balas. Okey. Kalau ada perkataan kadar melibatkan matematik, kalau matematik dia mestilah melibatkan dengan masa. Masa. Iaitu tindak balas ni sama ada dia berlaku dengan masa yang singkat atau masa yang lama. Jadi tindak balas boleh kita lihat seharian di sekeliling kita seharian yang berlaku secara semula jadi. Contohnya pembakaran, meletupan bom, pernafasan, fotosintesis dan proses untuk menghasilkan hujan dan sebagainya. Dan itu ialah contoh tindak balas yang cepat yang berlaku dalam serta-merta atau beberapa minit. Terdapat juga tindak balas yang berlaku mengambil masa yang lama, sama ada berminggu-minggu ataupun bertahun. Contohnya pengaratan. Pengaratan ni dia memerlukan air dan oksigen, mengambil masa yang bulan atau tahun. Okay. Kemudian lagi kalau tindak balas yang lebih lama lagi, kita boleh lihat penghasilan petroleum. Petroleum di mana bahan fosil yang merepuk kemudian ditekan oleh haba dan tekanan dalam bumi untuk menghasilkan petroleum. Kemudian kalau lama lagi yang petroleum ni biasanya mengambil masa lebih kurang 10 juta tahun, 60-70 juta tahun. Yang paling lama lagi ialah penghasilan beliang. Beliang yang benda yang paling mahal dan benda yang paling keras. Beliang ni ialah sebenarnya karbon, karbon C. Kemudian melalui proses luluh hawa dan juga tekanan yang masa yang lama, struktur atom karbon tu berubah bentuk untuk menjadi benda yang paling keras. Beliang biasanya mengambil masa ratusan juta tahun untuk terbentuk. Okey, itu ialah tindak balas secara amnya yang berlaku di sekeliling kita. Ada yang cepat, ada yang lambat. Okey, secara definisi kadar tindak balas ialah perubahan ini perubahan kuantiti ataupun kuantiti perubahan bahan ataupun hasil tindak balas berbanding masa. Okey, kerana setiap tindak balas tu dia melibatkan bahan tindak balas, kemudian selepas berlaku tindak balas dia akan jadi hasil tindak balas. Okey. Jadi proses daripada bahan tindak balas untuk jadi hasil tindak balas inilah masa yang diambil. Contohnya ialah kalau kita letakkan logam di dalam asid, so kita catatkan masa untuk pembentukan gas hidrogen. Bila selesai tindak balas, so masa kita catat berapa masa yang diambil untuk hidrogen itu terhasil, keseluruhan hidrogen terhasil. Kemudian kita ambil kuantiti isi padu hidrogen, contohnya katakanlah 100 cm padu gas hidrogen kita kumpulkan, kemudian masa katakanlah 10 minit untuk menghasilkan 100 cm padu gas hidrogen. Maka kadar tindak balas dia ialah 10 bagi 100. So kita akan dapat 10 cm padu per minit. Okey. Ini adalah konsep asas bagi kadar tindak balas, iaitu perubahan daripada bahan tindak balas menjadi hasil tindak balas dalam masa yang tertentu ataupun masa yang diambil untuk menghasilkan bahan hasil tindak balas. Jadi kadar tindak balas ni kita boleh gambarkan dia melalui graf. Graf ni
di mana bermula dengan hasil dia kosong. Ini produk ni hasil lah. Okey, hasil dia kosong, sini kosong. Kemudian bila berlaku tindak balas, hasil yang kita dapat 25%, kemudian meningkat semakin tinggi 50%, kemudian jadi 75% sehinggalah dia 100%. Bila 100%, maka graf akan mendata. Ya. Sebelum graf mendata tu maknanya tindak balas selesai. Okey. Graf mendata tindak balas selesai. Okey. Jadi dalam tajuk ni nanti kita akan belajar tentang bagaimana nak mengira kadar tindak balas, kemudian kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ini sebagai permulaan pengenalan kepada tajuk kadar tindak balas.